اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berjumpa di dalam suasana yang indah, dalam majlis zikrullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita memahami setiap pembahasan yang diberikan. InsyaAllah di sini yang kedua kalinya. Kemudian di College Community di Simpang 3. Jadi kita punya tempat berbeza, peserta pun berbeza. Jadi saya nak mula di mana saya tak tahu. Yang jelas bukan dari mula. Ramai saya tengok yang ada ikut di sini dan di sana tentang fiqh aulawiyat. Sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi bahawa fiqh aulawiyat sebelum ni tidak ada. Fiqh ibadah tidak ada dari sudut tajuk itu, tapi telah ada dari sudut pengamalannya. Telah ada. Kita tak belajar fiqh aulawiyat ni pun kita telah ada fiqh aulawiyat. Telah ada. Perempuan, terutama perempuan. Lelaki kurang sedikit fiqh aulawiyatnya. Perempuan pergi ke pasar, beli ikan. Tengok ikan kembung. Tengok ikan kembung juga. Sana ikan kembung juga. Dia pusing 2-3 gerai jual ikan kembung je. Untuk apa? Nak pilih yang terbaik, nak pilih yang termurah, nak pilih yang terbaik daripada apa? Daripada yang baik. Bulan puasa, nak raya bulan puasa, pusing satu pari bunta. Nak cari baju, ada saiz kena, warna tak kena, tak sesuai. Dah kena, tak baik. Jadi musim itu untuk apa? Untuk yang pilih yang terbaik daripada yang baik. Itulah fiqh aulawiyat. Mudah sahaja. Fiqh aulawiyat, kita nak pilih yang terbaik daripada yang baik. Kita tak usah cerita yang tak baik ni tolak ke tepi dah. Tolak dah ke tepi. Di dalam kehidupan kita ini ada dua sahaja. Sama ada yang baik ataupun tak baik. Dua sahaja. Kita nak ambil yang baik ni. Kita nak ambil yang baik, kita nak pilih yang terbaik. Anak-anak kita tengok boboiboy kan, terbaik. Perkataan tu saja tak apa kita ambil. Yang lain tak payah ambil lah. Fire tu tak payah. Tengok anak tu fire semua tak boleh tu. Selamat bumi semua kan. Tu masuk dalam minda anak-anak. Ambil yang terbaik saja. Jadi pagi ini insya-Allah dengan semangat, saya tengok semua semangat. Saya je kurang semangat. Tak ada nak rehat lagi. Dari pagi tadi tak ada nak rehat lagi sampai sekarang. Kuliah subuh, lepas kuliah subuh kelas tahfiz pula.
Daripada pukul 8 sampai pukul 12 lagi. Tapi ada yang ustaz-ustaz yang lagi lah. Jadi saya lari ke sini insya-Allah. Sebab di sana ada yang ganti. Sana baik. Saya ingat sini terbaik. Sini terbaik. Ustaz ini yang terbaik. Jadi yang terbaik. Sebab sana ada orang dah. Ada 3 orang. Seorang ustaz, 2 ustazah. Saya pergi ke sini sebab sini terbaik. Saya tengok Masya Allah dengan semangatnya. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita setelah kita ambil yang baik, kita kena kelaskan pula yang terbaik dalam diri kita. Macam mana kita nak pilih? Kalau kita pilih ikan mudah saja. Pilih ikan, kita tengok pisang dia, kita tekan, mudah. Kita pilih sayur pun mudah, yang segar, yang ada dimakan-makan oleh ulat sedikit. Itu yang elok kan. Yang tak makan ulat, jangan ambil. Itu ada racun. Itu senang, kita dah belajar. Tapi dalam agama ni, apa panduan kita nak pilih yang terbaik dalam agama? Dalam agama kita tengok baik tak baik. Kita tak ada ilmu, kita terus ambil. Padahal kita telah ambil yang tak baik. Yang baik, bukan yang tak baik ya. Jauh lagi kita telah terambil yang tidak baik. Jadi pagi ini insya-Allah, sebelum kita mula fiqh aulawiyat ni, saya nak ulang sedikit sahaja ringkasan daripada kuliah pagi tadi. Sebab ada sangkut paut dengan apa yang kita nak mula tentang nilai hidup kita. Ini intro lah, semoga intro ni tak panjang. Nilai hidup kita. Sebab kita nak apa? Nak yang terbaik. Kita nak nilai hidup kita yang terbaik di dunia ini. Kalau kita tanya dekat seorang pelajar, dia belajar, terbaik dia untuk dapat A, dan dia cikgu pun macam tu juga. Itu terbaik. Itu nilai yang mereka rasa. Islam ini telah meletakkan nilai hidup untuk kejayaan. Itulah yang terbaik. Jadi dalam kita nak mengharungi kehidupan kita daripada kita lahir sehingga kita dewasa sekarang ini, kita telah melalui pelbagai tribulasi, pelbagai keadaan. Keadaan-keadaan yang kita tempuh itu menurut apa? Menurut nilaian apa? Kita tak mau nilaian-nilaian lain. Sebab Islam telah meletakkan satu nilaian yang paling baik sekali. Salah mengambil penilaian, maka kehidupan kita akan merana, akan sengsara. Kehidupan kita akan rosak. Kerana apa? Walaupun kita pandai. Kerana apa? Kerana salah mengambil penilaian. Nilai salah. Kita periksa budak-budak, kita salah nak menilai dia, rosak. Budak-budak tu jawab habis betul semua, kita salah nak menilai dia, rosak. Betulnya dapat A, dapat C. Salah menilai. Islam telah memberikan satu panduan nilai kepada kita. Islam kata ni, ambil ni, nilai ni kamu kena guna dalam mengharungi kehidupan. Kalau tak guna nilai ni, habis, lingkup semua. Kaya pun kita, banyak duit pun kita, banyak harta, banyak ilmu, banyak apa semua banyak. Kalau nilaian kita telah letakkan salah, maka rosaklah kita. Jadi kita hidup di dunia ini, ulama Fatihiyahkan telah memberi kesimpulan ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang mana mereka ini hidup untuk dunia semata-mata. Ad-dahriyun. Ad-dahriyun. Kalau dulu ad-dahriyun, sekarang ateis. Orang tak percaya Tuhan ni. Mati, habis. Tak ada apa-apa. Hidup kita ini hanya di dunia. Apa yang kita usaha, kita senang-senang di dunia. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang hilang panduan, terumbang-ambing. Terumbang-ambing. Ke sana tidak, ke sini tidak. Akidah yang rosak, bersimpang siur. Inilah kebanyakan orang-orang Islam. Tidak ada panduan. Panduan yang ada tidak dipakai. Panduan telah diberikan, tidak dipakai. Ada lampu merah, tak guna.
maka berlanggar semua. Itulah ibaratnya. Yang ketiga, golongan menganggap dunia ini sebagai ladang tanaman. Ini golongan yang baik. Menganggap dunia ini sebagai lahan untuk nak bercocok tanam. Dunia menganggap sebagai jembatan ke akhirat. Dunia menganggap satu batu loncatan, alat untuk nak mendapat sesuatu di akhirat. Ini golongan yang ketiga. Inilah golongan yang kita nak. Tapi nak sampai pada golongan ini sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kita ditipu. Ditipu oleh dunia. Dunia menipu kita. Allah menyebut wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Surah Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main. Main-main saja. Senda gurau, main-main. Sesungguhnya Allah kata kampung akhirat. Kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kita tidak memahami? Sepatutnya kita kena fahami. Jadi golongan yang ketiga yang kita nak. Golongan pertama kita tahu dah. Golongan pertama ni golongan yang buruk, tak boleh pakai dah. Golongan kedua nak kata baik, tak baik juga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang terbaik. Tapi nak mencapai ini, nak mencapai golongan yang ketiga ni amat susah. Kita kena ada step, ada langkah-langkah untuk nak mencapai golongan yang ketiga. Langkah yang pertama, kita harus memahami matlamat hidup. Jelas. Matlamat hidup kita untuk apa? Ada yang hidup 40 tahun, ada yang hidup 50 tahun, 60 tahun. Apa matlamat kita sehingga kita mencapai 60 tahun? Dah apa matlamat hidup kita? Saya hari ini 36 tahun. Hari ini. Selamat hari lahir. 31 hari bulan 3. 36 tahun dah. Nampak muda lagi. Anak baru 4. Jadi apa matlamat hidup kita? Dah 36 tahun dah. Saya rasa dah 36 dah. Ingatkan 26. Kita dah 40 dah, kita tak rasa. 70 dah, tak rasa. Kita tengok apa matlamat hidup kita ini. Matlamat daripada mula untuk apa? Untuk apa hidup kita? Kalau pelajar-pelajar, kalau tanya belajar untuk apa? Dia mesti nak cakap dapat A. Sebab apa? Cikgu mesti kata dapat A. Untuk apa dapat A? Dapat kerja. Dapat kerja untuk apa? Nak dapat gaji banyak. Dan gaji banyak untuk apa? Jadi soalan tu tak habis. Tak habis soalan tu. Tapi kalau kita belajar untuk dapat keredaan Allah, habis soalan tu. Keredaan Allah itu nak kepada A. Mana A duduk bawah sekali. Keredaan Allah itu lebih tinggi. Lebih tinggi keredaan Allah. Tapi kalau A di atas, tak tentu ada keredaan Allah. Sebab yang tinggi itu keredaan Allah. Jadi matlamat hidup kita dah 50 tahun dah. Untuk dapat A, sambung belajar masuk universiti. Kemudian dapat kerja elok. Kemudian dapat gaji tinggi. Kemudian kahwin. Buat rumah dulu. Ataupun kahwin dulu. Kemudian ada anak. Kemudian sibuk dengan anak, sekolahkan anak. Anak dah besar, sibuk nak kahwinkan anak. Itulah kita punya matlamat dekat. Matlamat dekat. Kemudian dah tua, sibuk dengan cucu. Selepas sibuk dengan cucu, apa lagi? Cicit tak jagot. Ada yang dah? Kita boleh set dah. Sampai tahap tu je. Matlamat dekat. Tapi matlamat jauh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu matlamat kita, tidak ada lain ibadah timbang cucu ibadah. Menjaga cucu ibadah. Tapi sampai tak boleh main mengaji. Mengajar ibadah, duduk ibadah. Nak pilih yang mana yang baik, yang terbaik sahaja. Duduk ibadah. Masak pada suami, ibadah. Bukan puasa saja ibadah. Kita kena tahu, daripada kehidupan itulah kita nak bawa yang terbaik, baru dapat ibadah. Mengaji ni ibadah. Mengaji ibadah. Tapi kalau ada suami sakit di rumah, jaga dia, ibadah. Duduk ibadah. Jihad itu ibadah. Tapi menjaga mak yang ada di rumah, ibadah. Duduk ibadah. Melihat kepada keadaan terbaik kepada seseorang tersebut. Mengajar, ibadah. Matlamat dekat itu boleh dibawa kepada matlamat jauh. Mengajar adalah matlamat dekat kita. Matlamat jauh kita ibadah. Dalam mengajar itu kena ada ibadah kita. Jangan tunggu 25 hari bulan saja. Jangan. 24, 25, 26 tunggu. Tunggu itu saja. Itu kekuatan kita nak menjalankan. Itu ulama-ulama dulu, dia Masya Allah, dia tak akan mengajar selagi dia belum ada harta. Dia ada bendang, dia ada ni, dia mengajar saja. Dia tak perlu orang bagi kepada dia. Dia bagi lagi kepada orang. Siapa nak mengajar, mai. Sekali lepas mengajar kita makan nasi biryani. Lepas mengajar kita ni, bagi tempat lagi. Itu sepatutnya. Tapi sekarang ustaz-ustaz tak mampu. Ustaz-ustaz tak mampu dah. Tak mampu macam ulama-ulama dulu. Allah Alam, mungkin ulama dulu ada support daripada kekuatan lain. Ada support kekuatan lain. Sebab ulama ni, ustaz-ustaz ni, saya biasa ibaratkan sebagai doktor rohani kan? Doktor rohani. Kalaulah doktor yang biasa ni dia dapat gaji 10,000, doktor rohani kena bagi 20,000. Boleh percaya tak boleh percaya? Kenapa? Doktor biasa ni dia ubat apa? Sakit sementara, tubuh badan sementara. Kalau tubuh badan ni tak boleh ubati pun, paling teruk apa dia? Mati. Habis. Lepas mati tak ada dah. Sakit dok tak ada dah lepas mati. Kencing manis apa semua, buah pinggang, sakit jantung selepas mati tak ada dah. Tapi doktor rohani ni, kalau tak betul ubat-ubat, dia boleh bawa sampai menemui Allah, sampai akhirat. Mana lebih penting lagi? Mana yang aulawiyatnya? Mana yang lebih, mana terbaik dan paling baik? Ustaz rohani. Tapi ustaz rohani yang sekarang ni teruk kan? Ustaz rohani teruk. Kalau habis mengajar, belajar di Mesir tu, dapat PhD sekalipun, balik orang tak hargai. Tak hargai. Masyarakat, kerajaan tak hargai. Cuba seorang penduduk Malaysia ni yang bawa balik pingat Olimpik. Olimpik ni memang lah. Malaysia tak dapat lagi pingat emas Olimpik. Duk kejar ni pingat Olimpik ni. Berapa bilion habis untuk nak kejar satu pingat Olimpik sahaja. Nampak tak? Nampak tak nilainya? Nilai itu nilai. Tapi kalau seorang ulama balik daripada Al-Azhar, rakyat Malaysia, ulama memang dia perlu sangat di Malaysia. Siapa sambut? Ada wartawan sambut di airport? Ada. Ada berita gembang-gembor tentang seorang ulama telah balik? Ada. Tapi kalau, jangan kata Olimpik lah, jangan kata Olimpik. Yang paling kecil Commonwealth. Kita dapat emas Commonwealth, sambut. Sebelum sambut tu dah gembang-gembor dah. Itu ini sambut di airport, kemudian bagi pula tanah, bagi rumah, bagi semua bagi. Kalau ustaz, kalau ilmuwan, bukan saja ustaz, ilmuwan dalam bidang apa saja, tidak ada sebegini. Ini budaya ni. Ini bukan budaya Islam. Bukan budaya Islam. Jadi nilai. Yang kedua, memahami nilai dunia. Yang kedua, ni ringkas memahami nilai dunia. Kita kena fahami nilai dunia. Nilai dunia.
Dalam kuliah ni kita boleh kata nilai dunia ni tak lebih daripada 11 sayap nyamuk. Nilai dunia ni tak lebih daripada bangkai binatang. Dalam ni kita boleh berapi-api semangat. Kita keluar, habis. Nilai dunia. Hakikatnya kena tahu. Jangan buang dunia. Hakikatnya. Hakikat dunia begitulah. Walaupun dia solek macam mana, dunia tu dia buat solek sampai cantik, kita jangan tertipu. Kalau kita nampak seorang itu laki, dia solek sampai jadi perempuan, hakikatnya itu laki. Macam itulah dunia. Dunia ni dia bersolek depan kita sehingga kita tergiur melihatnya. Kita kena faham dengan ilmu yang kita ada, itu dunia. Walaupun nampak cantik, tapi dunia. Kalau kita tahu hakikat dunia ini, dunia tu keliling kita, kita tak terkesan pun. Sebab kita tahu hakikat dia. Harta kita berlimpah ruah, anak kita ramai, pelbagai kesenangan dunia, tapi kita tak terkesan dengan dunia kerana kita tahu dia adalah hakikatnya. Kita telah tahu hakikat dia. Tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk, tidak lebih daripada bangkai kambing. Saya biasa sebut bangkai kambing. So selalu perumpamaan ini kerana ada satu mesej tersirat yang dibuat oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah lalu satu pasar, satu tumpukan sampah, Rasulullah pegang bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Rasulullah kata, siapa nak beli 1 rial, 1 rial? Rasulullah kata kepada sahabat. Sahabat kata, apa nak beli? Bangkai. Kalau kamu tak beli, siapa nak? Siapa nak? Rasulullah kata. Siapa nak? Siapa pun tak nak? Bangkai. Siapa pun tak nak. Rasulullah kata, inilah perumpamaan dunia. Siapa pun tak nak. Kalau Rasulullah beritahu hakikat, itulah hakikatnya. Rasulullah beritahu itulah hakikat. Tapi yang kita nampak apa dia? Bangkai kambing. Bukan bangkai yang kita nampak. Yang kita nampak bukan bangkai, tapi hakikatnya bangkai. Allah Allah, macam hantu pocong juga kan. Dia bagi muka dia cantik. Ni dalam filem lah. Bagi muka dia cantik, semua wangi, semua hakikat dia hantu. Tengok muka pun macam mana, kita tak tahu hakikat dia. Itulah hakikat dia. Jadi dunia kena tahu hakikatnya. Kita ada harta tidak mengapa, lagi baik. Kita ada pangkat, kita ada anak, kita ada semuanya dalam dunia. Itulah yang terbaik. Tapi kena tahu adalah dia hakikat dia. Kena tahu hakikat dulu. Yang ketiga, ringkas mengetahui hakikat kematian. Hakikat kematian kita. Kematian yang menjemput kita bila-bila masa. Pengajaran daripada kematian. Kalau ada saudara mara meninggal, kawan-kawan meninggal, kita perlu menyelami hakikat seolah-olah kita meninggal. Kalau tak boleh juga, kalau perlu, kita kena buat batu nisan lah. Kalau perlu, nak ingat mati, letak depan rumah kan. Dekat pintu ni, tulis nama siap-siap. Jangan tulis tarikh lahir, sudahlah, tarikh mati, sudahlah. Tak, nama. Hakikat kematian, letak siap-siap. Nak keluar rumah saja, nama aku pula batu nisan ni kan. Jadi orang tak susah nak cari batu nisan. Kita dah tempat siap-siap dah. Kalau perlu, kalau kita tak ingat mati, anak-anak kita nak buat macam tu boleh juga ni yang kadang-kadang yang pergi keluar tak tentu hala, tak balik rumah, nak perempuan ke nak lelaki ke, buat batu nisan siap-siap pada dia, letak. Telah kembali ke rahmatullah. Sekian-sekian nama pada kosongkan. Letak. Ni maknya apa dia ni? Mak tempat siap-siap dah kata. Kalau perlulah, kalau tak perlu tak payah. Kalau kita ingat mati sentiasa tak payah. Yang ketiga, mengetahui benar-benar hakikat Islam. Ini nilai ya, saya sebut nilai. Yang keempat, mengetahui benar-benar hakikat Islam. Kita orang Islam kadang-kadang tak mengetahui pun hakikat sebenar Islam itu. Dulu tak ada nak belajar lah Ustaz, dulu sibuk. Masa belajar universiti sibuk. Kemudian lepas universiti kerja pula,
sibuk. Lepas kerja, apa lagi, pangkat naik pula sibuk. Lepas pencil lah. Itu pun tak disibukkan oleh cucu. Kalau anak kita tinggal cucu pula kan kita sibuk, kita bila nak belajar? Jadi kalau kita tak belajar hakikat Islam, bila nak sampai? Walaupun kita orang Islam, tak akan sampai. Ilmu ini hanya dapat apabila belajar. Kalaulah ilmu ni dapat dengan angan-angan, niscaya tidak ada orang bodoh dalam dunia. Kalau ilmu ni duduk angan-angan, aku dapat ilmu, aku ini, ada orang bodoh lah, semua boleh angan-angan. Kena datang, kena belajar. Kena ada buku. Sampai tak ada buku lagi, minggu depan kena ada. Bulan depan kena ada. Bila-bila kena ada. Saya baru ni pergi ke Jakarta cari buku. Pelik kan? InsyaAllah Allah bagi rezeki nanti bulan 1 saya nak pergi ke Mesir pula nak cari buku. Pergi ke Jakarta 4 hari nak cari buku, tapi tak dapat banyak buku yang saya perlu. Dapat dalam 20-25 buah sahaja. Tak ada lagi nak baca. Baru beli saja. Belum lagi baca. Buku kita beli ni, kita tak sempat habis baca, anak kita baca. Cucu kita baca. Saya banyak buku-buku macam Al-Qum, Fiqh Sunnah yang saya baca ni bukan saya punya, bukan ayah saya punya, tok saya punya. Khazanah ilmu itu. Kita beli untuk belajar dapat pahala. Orang lain baca, kita beli, kita dapat pahala. Jadi apa kurangnya? Tidak rugi. Hakikat Islam itu kena tahu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan puan-puan sekalian, hakikat Islam. Islam yang syumul, Islam yang sempurna, Islam yang sangat-sangat sempurna. Seperti kita memiliki sebuah kereta yang canggih, yang sempurna. Kereta sangat sempurna, sangat cantik, sangat indah kereta tu. Kita naik kereta tu dengan kita tak tahu, tak tahu nak guna. Kalau biasa gear dia auto, kita letak saja. Ini gear kita tak tahu. Sangat-sangat complicated, sangat-sangat sempurna. Kelajuan dia, cara tutup pintu dia, mungkin ada butang, macam tu. Sempurna. Sangat sempurna kereta tersebut. Tapi kita tak pandai. Kita tak tahu kereta tu sempurna. Kita naik, apa jadi? Mungkin kereta tu tak jalan. Mungkin silap tekan butang, kereta meletup. Itu perumpamaan kita dengan Islam. Islam ni sangat sempurna, sangat-sangat sempurna. Daripada zaman dulu sampai hari kiamat, dia masih boleh dipakai, sangat-sangat sempurna. Tapi siapa tak sempurna? Kita tak reti nak guna Islam itu. Tak pandai nak guna Islam yang sangat sempurna, yang sangat-sangat complicated. Kita tak reti nak pakai. Apa jadi? Maka kita dengan kereta itu akan musnah. Kita dengan kereta itu akan difitnah. Kita dengan kereta itu akan dihina. Sebab kita tidak pandai mempergunakan kereta. Kita tidak pandai mengawal kereta. Apa jadi? Kita akan difitnah kerana yang sempurna telah ada kepada yang tidak sempurna. Orang boleh tomah orang Islam. Dan pelbagai tomahan sekarang ini, pelbagai tomahan kepada orang Islam ini, kalau paling kotor siapa dia? Islam. Kita sebutlah Islam. Saya belajar di Timur Tengah ni, saya tahulah macam mana orang Islam kotor. Di Malaysia ni kurang sedikit. Saya nak sebut pemalu. Sebab orang Islam nak jadi tandas tak ada. Jadi tandas macam mana? Di universiti tandas, Masya Allah. Di masjid, kita cerita di masjid, Masya Allah, orang Islam tu kotor. Mereka kata orang Islam kotor. Di masjid kita okeylah sikit, okey sikit, tapi tak okey lagi. Berbanding dengan apa? Berbanding dengan apa yang ada dalam Islam itu. Kalau kaum-kaum lain tak ada pun dalam agama dia, kebersihan itu
separuh ataupun sebahagian daripada iman, daripada 60-70 bahagian tu. Dalam agama lain tak ada, tapi mereka bersih. Dalam Islam telah ada dah. Tapi kita tak pandai nak guna. Tak pandai nak guna hakikat Islam itu sendiri. Sekarang orang Islam dituduh miskin kan? Ya. Orang Islam dituduh pengganas. Orang Islam dituduh kerana kita orang Islam tidak pandai mengawal Islam itu. Tidak pandai mengambil apa yang baik dalam Islam itu. Tidak panjang lagi insya-Allah. Kita ringkaskan. Yang paling penting sekali mengetahui hakikat jahiliah. Ini paling penting sekali. Paling penting sekali sebab jahiliah ini masuk ke dalam fikiran kita, masuk dalam rumah kita melalui angin. Kalau dulu melalui wire lagi kan? Dulu dah wire masuk rumah kita. Sekarang melalui angin. Macam mana? Nak tutup macam mana? Tak boleh tutup dah. Kalau dulu susah nak masuk. Kalau zaman 50-an, 60-an susah nak masuk dalam rumah kita. Jahiliah ni. Nak tengok jahiliah pergi ke panggung wayang, pergi ke pekan, pergi itu ada jahiliah. Rumah ada lah, cuma lain sedikit. Sekarang ni kita tak boleh kontrol lah. Daripada boleh masuk ke wire, kan masuk ke angin. Tak ada wire, angin bawa. Di mana sahaja angin masuk, di situ ada jahiliah. Nak tutup macam mana? Tak boleh tutup dah. Mengetahui hakikat jahiliah. Dengan apa? Meneliti pemikiran dia. Kita nak sebut jahiliah di satu persatu. Panjang. Satu persatu. Apa sahaja yang tidak berdekatan dengan Islam, itulah jahiliah. Apa sahaja yang tidak mengambil hukum Allah, itu jahiliah. Itu jahiliah. Walaupun nampak canggih, walaupun nampak hebat, walaupun nampak serba-serba boleh, itu jahiliah. Karena tidak mengambil sistem yang Allah tetapkan. Mengetahui perancangannya. Perancangan Israel, dia buat perancangan untuk 50 tahun ke depan. Dah buat dah perancangan dia. Orientalis nak menjauhkan orang Islam daripada Islam, dah buat perancangan. Hampir 500 tahun dulu dah buat perancangan lah. Dia kata apa, nak jauhkan orang Islam daripada Islam ni senang je. Bukan nak kata jangan semayang, jangan puasa, tak. Jauhkan mereka daripada Quran, sudah. Jauhkan mereka daripada Al-Quran, daripada pemahaman Al-Quran cukup. Yang lain tak payah dah nak sibuk-sibuk. Sudah cukup. Perancangan mereka. Dan perancangan itu telah berjaya. Mereka rancang dulu. Sekarang ni nak jauhkan anak-anak orang Islam daripada Islam, senang saja. Buat pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Tak boleh sekat lah. Ni hak asasi manusia. Semua nak bebas. Ini perancangan mereka. Bila ada kebebasan, maka pintu-pintu kerosakan akan terbuka. Semua terbuka. Mengetahui perancangannya, mendedahkan perancangan. Kena dedahkan pada anak-anak. Bila anak-anak tengok cerita ni, kena beritahu. Kena beritahu. Begitu. Kena beritahu. Dalam TV ni selain cerita ada iklan banyak kan. Kadang-kadang anak kita boleh tengok iklan ni. Tengok iklan minuman sebagai contoh. Satu minuman, dia dapat lompat lah, dapat apa semua. Dia tertarik. Dia kata, itu iklan je tu. Kalau beli pun bukan boleh macam tu pun. Kena begitu hakikat. Kalau dia tengok cerita dengan kita kena begitu hakikat yang ada di dalam. Jangan tengok-tengok saja. Perempuan biasa dia suka tengok Hindustan kan. Jangan tipu. Tak ada lah, dulu lah. Sebelum dia. Tak ada kan. Kalau sekarang orang remaja biasa tengok cerita Korea. Saya tak tahu sebab apa. Kawan-kawan di Mesir, ustazah-ustazah pun kalau tengok cerita Hindustan tu, insyaAllah tak berkedip. Kalau sebelum ni melatah, cerita cucuk pun tak melatah dah. Tahu cerita Korea. Kalau suruh saya tengok, saya kata apa? Dah pengarah suruh buat macam tu je buat lah. Nak sedih buat apa? Kalau lelaki cerita kungfu tak apalah.
Iaitu realitinya. Kena dedahkan pada anak-anak. Realiti jahiliah yang sedang masuk ni. Percintaan, pergaulan. Kalau di Malaysia ni sangat teruk. Cerita-cerita drama biasa pun bawa perempuan masuk ke rumah biasa. Siapa tengok? Anak-anak kita. Bila dia tengok biasa je. Kena beritahu itu begitu haram. Kena beritahu ke anak kita. Anak-anak umur belasan tahun tak faham lagi. Dia nak keseronokan sahaja. Jadi hakikat itu kena dedahkan kepada anak-anak. Hakikat keburukan. Kemudian kena memahami. Supaya apa? Supaya kita dan anak kita tidak terperangkap dalam jaring-jaring jahiliah. Jadi mereka pasang jaring di sana sini. Jaring ni okey lagi. Kalau pukat harimau ke? Pukat harimau ke pukat tunda? Pukat harimau. Kalau kena dengan pukat harimau nak lari ke mana? Anak-anak kecil semua masuk kan? Jadi jahiliah sekarang ni sedang memasang pukat harimau. Kita sebut jaring ni kecil kan? Kita sebut pukat harimau. Umur kena. Daripada tok nenek, daripada tok nenek dia sampai cucu dia kena. Tu tengok depan Hindustan, tak tahu tu apa. Jadi kena tahu perancangannya dan kena elak daripada. Kena lompat. Belajar lompat tinggi-tinggi sikit. Kena kuat. Nak koyak pukat harimau tu. Nak keluar. Okey, itu sedikit neraca Islam. Kita hidup ini dengan nilai. Ini nilai kita. Ini nilai kita. Kalau kita hidup dengan nilai ini, insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita hidup bukan nilai ini, maka kita lihat orang-orang Islam sekarang yang ada di luar. Bukan dengan nilai Islam. Keizahan kita apabila kita bersama dengan Islam. Kehinaan kita bila orang Islam telah meninggalkan Islam. Itu saja. Perkataan yang amat-amat ringkas sekali. InsyaAllah kita mengambil tajuk. Itu panjanglah. Keutamaan dalam bidang amal. Muka surat. Ini saya tak ambil mula sebab saya telah baca banyak tempat dah. Jadi kalau saya ulang banyak sangat, lagi yang telah 2-3 kali ikut ni apa ustaz ulang-ulang ni kan. Pembahasan ke-6 muka surat 97 selepas 96. 97 tak tulis. Pengutamaan dalam bidang amal. Kena utamakan dalam bidang amal. Saya ulang sedikit ya. Ini pun ulangan dulu. Surat 99. Pengutamaan amal yang berterusan daripada yang terputus-putus. Amal adalah kebaikan. Amal adalah kebaikan. Amal terputus-putus adalah baik. Amal berterusan adalah terbaik. Itu biasa. Amal baik adalah satu kebaikan. Amal terputus-putus baik. Dan amal berterusan adalah terbaik. Yang terbaik. Dalam Al-Quran menyebut dalam surah At-Taubah ayat 19-20, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini Allah nak bandingkan. Orang-orang yang duduk di Masjidil Haram, mereka berkhidmat kepada Masjidil Haram. Baik. Baik. Tetapi Allah kata lebih baik orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Kalau Masjidil Haram, mereka berjihad dengan harta. Sabil, kalau sekarang sabil kan. Dapat lori sabil tu pakat lari semua. Kalau lari nak ambil. Dapat susu masam. Dapat susu masam. Siapa yang kenyang? Ustaz yang kenyang. Semua bakat bagi ke ustaz. Ustaz biasa minum susu masam. Sebab dia hidup bersih, minum susu masam. Jadi sabil itu, itulah satu perumpamaan kita bagi makan.
Daripada dulu sampai sekarang masih ada lagi sabil di Masjidil Haram. Mana baik orang yang berhijrah jalan Allah dengan harta dan dirinya adalah lebih baik daripada duduk di situ. Sesungguhnya iman lebih dari 60 ataupun lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah dan paling rendah ialah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Ada peringkat-peringkat kebaikannya. Peringkat-peringkat amal itu. Yang paling tinggi la ilaha illallah dan paling rendah sekali. Paling rendah tu bukan rendahnya tak ada pahala, rendahnya senang nak buat. Senang nak buat. Kalau kita lihat hadis ini pun, hadis ini yang paling rendah iman menyingkirkan gangguan daripada jalan. Menyingkirkan bermakna apa? Menyingkirkan sesuatu yang ada. Kan? Tapi kalau kita parking kereta mengganggu orang, macam mana tu? Bukan menyingkirkan, tapi kita letakkan, kita lagi besar dosanya. Yang lagi tidak berimannya. Kalau kita mengambil hadis ini pun, kita akan jadi orang tertib. Parking elok saja. Sebab apa? Selagi mengganggu orang. Kalau ada benda yang mengganggu orang di jalan, kena ambil. Kalau ada yang terjatuh, pokok-pokok ke apa yang menyakiti paku, ini kita pula mengganggu. Jadi orang Islam kena fahami. Kalau kita mengganggu, bermakna kita telah tidak menggunakan hadis ini. Jadi hadis ini menunjukkan cabang-cabang ilmu. Dalam perbezaan urutan ini tidaklah bersifat serampangan, tetapi berada pada ukuran dan prinsip dasar yang seharusnya diperhatikan. Inilah yang hendak kita bahas di sini. Yang kita nak bahas ini mana sepatutnya. Jadi di antara ukuran-ukuran tersebut adalah hendaknya amal itu berkekalan. Amal kita ikut kuliah, bulan ni ikut, bulan depan cuti, bulan depan lagi ikut cuti. Jadi kita tidak berterusan amal kita. Kita ikut tiap-tiap minggu, baru ilmu itu akan datang. Artinya bahawa pelaku amal hendaklah sentiasa menekuni dan mengerjakannya secara terus menerus. Berbeza dengan amal-amal yang dikerjakan hanya bila-bila masa dan sesekali sahaja. Sangat-sangat berbeza, sama ada keberkesanan ilmu tersebut ataupun untuk memberi kekuatan pada jiwa kita. Rasulullah bersabda, seterusnya muka surat 100, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling kekal meskipun sedikit, yang paling berterusan, terus walaupun sedikit. Kita buat sembahyang duha seminggu sekali, lebih baik daripada kita buat tiap hari sebulan, lepas tu cuti 11 bulan. Kita macam ulang kaji sama juga. Kita mengulang kaji pelajaran ataupun mengulang kaji Quran tiap-tiap hari satu muka, lebih baik daripada kita kumpul semua baca sekali. Lebih baik. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, kami pernah bertanya kepada Aisyah, amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Maka ia menjawab, yang kekal berterusan. Yang kekal. Ada seorang sahabat, dia nak sembahyang malam panjang. Kalau tak salah saya Zubair nama dia. Seorang sahabat. Rasulullah kata jangan buat. Dia kata tak apa Rasulullah, saya mampu. Tapi memang dia mampu. Cerita ini diceritakan selepas Rasulullah meninggal, dia telah berumur 70 tahun. Dia teringat apa yang Rasulullah kata jangan. Dia pun terfikir, betul Rasulullah kata, memang betul. Rasulullah kata jangan buat banyak sangat. Nanti kalau tua tak mampu. Tak mampu apa? Tak mampu nak iltizam kepada amal tersebut. Kita buat seolah-olah dalam kita buat tersebut ada kemanisan, tak apa. Bila kita paksa diri kita, apabila paksa ni untuk kita beramal,
Apabila besok kita nak buat amal tersebut, kita teringat susahnya kemarin saya buat amal tersebut, maka psikologi kita susah lah, tak maulah. Jadi nak beramal ni kena ada psikologi juga. Bukan pendidikan, ada psikologi. Nak beramal ni kita rasa seronok dengan amalan tersebut. Jangan kita rasa susah lah. Apabila susah, besok kita akan fikir sebelum kita buat susah lah amalan tersebut, maka kita tak buat. Kita buat sebelum kita rasa susah, kena berhenti. Kalau kita boleh buat 2 rakaat tiap-tiap hari, adalah lebih baik daripada kita buat 8 rakaat tapi seminggu sekali. Adalah lebih baik. Juga Aisyah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui, dan ketika itu menemuinya, dan ketika itu di hadapan beliau ada seorang perempuan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, fulana. Ini seorang perempuan yang sedang menceritakan solatnya yang sangat banyak. Rasulullah menjawab, aduh, engkau lakukan apa yang kamu mampu sahaja. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Ini seorang perempuan, dia cerita sembahyang ni banyak. Dia kata, janganlah banyak sangat. Selagi kamu bosan, Allah tak bosan. Allah tak bosan nak mencatat kebaikan tu, tapi kamu akan bosan buat banyak-banyak sangat. Buat sekadar kemampuan kita punya fizikal, kemampuan kita punya perasaan. Sebab dalam kita beribadah ni, seperti yang saya sebut tadi, bukan sembahyang sahaja itu ibadah. Kita nak beribadah, tapi sembahyang itu salah satu daripada ibadah. Kita sembahyang sampai 20 rakaat, sembahyang duha ke, sembahyang apa ke, yang suami kita nak makan tengah hari lah. Jadi mana ibadah? Dua-dua ibadah. Tapi ibadah yang pertama kena hadkan supaya dia ada di tempatnya. Selepas tu masalah ibadah juga. Kena niat nak ibadah, jangan tak niat. Jadi kita nak buat masak ni kena niat juga. Untuk apa kita nak masak ni? Kena niat. Macam mana niat masak ni? Tak tahu lah. Kalau niat puasa nak buat itu kan, soma badin. Niat sembahyang, usolli farda. Niat masak macam mana? Belajar niat juga ni. Sahaja aku masak untuk memberi makan kepada aku dan anak cucu, kepada suami dan anak-anak aku, karena untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Kita nak makan ni untuk kita buat, untuk beribadah. Jadi kita pusing tu. Kita masak untuk ibadah, jangan masak kerana yang lain. Kalau masak kerana yang lain, masak itu dapat, sedap itu ada, tapi pahala mungkin tak ada. Niat. Dia dalam pembahasan niatnya ada 2. Yang pertama, amalan-amalan dalam kehidupan kita ada 2. Yang pertama, amalan urf, amalan kebiasaan. Yang kedua, amalan ibadah. Amalan ibadah. Amalan ibadah ini, kalaulah kita tak niat, memang dia tak akan terima. Tapi amalan urf, amalan adat ini, kalau kita tak niat, bukan diterima, tetapi dia boleh. Kita masak kepada anak suami kita, dia kenyang tak? Kita tak niat, dia kenyang tak? Dia kenyang. Melahap 2-3 kali lagi. Kenyang. Kenyang. Tapi kita dapat pahala tak? Kalau tak niat kerana Allah, tak dapat pahala. Itu urf. Urf, adat. Adat biasa. Inrafa. Urfun. Kalau kita niat, kita dapat mengenyangkan. Maksud masak itu mengenyangkan, dan kita dapat ibadah. Isteri ni lebih banyak ibadah daripada suami. Lebih banyak ibadah isteri daripada suami. Jadi satu konteks. Jadi konteks lain, suami lebih banyak daripada isteri. Terpulang kita nak mengaitkan konteks apa? Isteri lebih banyak pahala puasa daripada suami, iaitu confirm. Itu confirm. Kalau yang lain mungkin suami. Isteri pukul 3 dah bangun dah. Isteri puasa.
Bangun sebelumnya semayang tahajud dulu. Kemudian masak. Dalam masak tu zikir, niat nak bagi makan suami, nak sahur, anak-anak untuk apa? Nak boleh puasa. Itu kena niat. Suami dapat puasa, pahala puasa, isteri pun dapat. Tapi suami dapat double, isteri dapat double. Pahala puasa isteri, suami, isteri dapat. Kerana dengan dia masak, dia dapat puasa. Begitu. Kalau tak, tidak dapat. Ini bulan puasa ni tak tahulah siapa yang suka tengok bola. Euro 2012 jatuh bulan puasa. Jadi siapa yang tak